Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى من كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلي ونسلم على هذا النبي الكريم رسوله العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا وقل يا رسول الله ما هي رياض الجنة قال المجالس العلم رواه مسlim. Alhamdulillah, pertama kali dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan, kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita sama-sama berada dalam satu ruangan majlis ilmu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ia salah satu daripada taman-taman syurga Allah. Seperti mana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila kamu melintasi taman-taman syurga Allah, maka hendaklah kamu memeriahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kamu hadir, kamu dengar, kamu tulis, mudah-mudahan inilah sedikit bekalan takwa untuk dirimu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, apakah taman-taman syurga itu?" Qal, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Maka beruntunglah kita pada pagi ini, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan bermula pengajian kitab Bidayatul Hidayah, yang mana hari ini kita telah kitab kita telah diwakafkan oleh Cikgu Syuaib. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, puan-puan yang ada boleh ambil kitab, dan insya-Allah dan benda ni akan menjadi satu terusan kepada kita untuk meneroka ilmu dan huraian dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imamul Ghazali rahimallahu taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan bermula tuan-tuan dalam permulaan kitab, iaitu muqaddimah. Baik, dalam kitab ni dia mengandungi 3 bahagian. Yang pertama al-qismul awal, dia panggil fit ta'at. Bahagian pertama adab pada melaksanakan ketaatan. Dia ada beberapa bahagian. Kemudian pada yang kedua al-qismus tsani al-qaul fi ijtinab al-ma'asi. Bahagian kedua bicara mengenai meninggalkan maksiat. Dalam tu pula dia ada al-qaul fil ijtinabi ma'asil jawarih, al-qaul fil ma'asil qalb. Yang ketiga al-qismus salis, al-qaul fi adab as-suhbati wal mu'asyarah. Bahagian ketiga membicarakan adab pergaulan dan persahabatan. Insya-Allah dalam ni tuan-tuan dia banyak. Dia ada hukum fiqh, dia ada adab. Macam mana kalau dalam tu adab kita nak ke masjid, dia ada huraian dia. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan bermula pada muqaddimah, dan saya nampak kitab
Bidayatul hidayah ni sesuai. Kerana apa? Kerana dia ada matan Arab dan bawah dia ada bahasa Melayu. Rumi, tuan-tuan mudah baca. Makna kata kalau saya tak ada pun tuan-tuan boleh membaca. Jadi nampak yang ni dia jadi satu kemudahan bagi kita untuk meneroka ilmu. Dan insya-Allah pada masa yang sama kita boleh bahasa Arab juga. Sikit tak banyak pun sikit kita boleh. Baik, cuma kita akan rinci dari setiap perkataan-perkataan insya-Allah. Wa qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Syekh al-Imam al-Alim al-Alamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bila sebut bismillah, maka dengan nama Allah. Maka dengan nama Allah ini adalah pembuka bicara kita sebagai seorang Islam. Sebab tu huraian dia panjang. Bila kata bismillah, maka dengan nama Allah. Bila kata dengan nama Allah, Allah itulah sebagai Tuhan yang layak disembah, yang layak ditaati, yang layak dianuti, yang layak disembah. Tidak lain melainkan hanyalah untuk Allah semata-mata. Serah sebulat-bulat hidup, bismillah ni kerana Allah. Ar-Rahman yang bersifat pemurah. Jadi Allah Ta'ala ni pemurah. Pemurah yang bagaimana? Sama ada dia tu orang Islam ataupun bukan Islam, Allah Ta'ala bagi. Dengan syarat dia usaha, dia minta kepada Allah. Dia minta kepada Tuhan. Dan lagi Maha Penyayang, mengasihani ini hanyalah kepada orang yang Islam sahaja. Jadi kalau kita ni orang Islam, maka hari ini kita berada pada satu tempat yang disebut kita ambil langkah untuk menuju pemahaman dalam Islam. Dan kita nak menuju kepada ketaatan. Sebab tu bila main muqaddimah ni penting. Sebab apa muqaddimah penting? Kita nak kenal pengarang nama apa. Tak ada pun kita boleh sebut Imam Ghazali pun jadi. Ni kadang-kadang mengaji kitab, pengarang pun tak tahu. Ataupun kita tengok buku, dulu buku teks sekolah ni bagus. Dia ada tulis pengarang dia kat belakang tu. Tapi lah ni ada yang tulis, ada yang tak tulis. Tapi bila tulis ni kita boleh menghayati nama pengarang tu. Kita boleh faham, oh yang ni kehendak, nukilan, hasil. Jadi sama juga bila kita kenal pengarang ni bukan saja-saja baru kita nak mendalami, kita kenal tuan punya rumah, kita masuk lah. Bila kita masuk, oh yang ni tang ni bilik ruang tamu, tang ni bilik tidur, tang ni tandas, tang ni baru kita nak masuk. Tapi sebelum tu kita kena kenal kunci dulu lah. Kita tahu ni rumah Al-Imam Ghazali, kita tahu tak apa. Baik. Berkatalah Syekh Imam Alim Alamah Hujjatul Islam. Bila sebut alim, maka dia ni alim dalam alim, bukan alim. Dia beza. Sebab tu alim. Kalau alim, dia beza alif dengan ain. Kalau alim, makna kata apa? Alim, azabun alim. Alim ni pedih. Alam syadid. Pedih yang teramat sangat. Tapi kalau alim, orang yang mengetahui, orang yang berilmu, orang yang disegani, tak kira lah dia alim bidang apa. Dia alim bidang matematik, dia alim bidang fiqh, dia alim bidang hadis, dia alim bidang tafsir, dia alim bidang apa? Ilmu falak. Dia alim juga, alim bidang nasi lemak contoh. Dia alim juga. Dia boleh buat nasi lemak. Kan? Dia boleh cerita nasi lemak tahun 90 berapa harga dah. Kan? Tahun 80 berapa harga? Tahun 2000 berapa harga?
Sebelum GST dengan selepas. Dia boleh kira benda tu. Jadi nak abang tu alim. Makna kata orang yang mengetahui dalam sesuatu bidang tersebut. Alhamdulillah nama dia Hujjatul Islam dan Barakatul Anam, nama abu dia Abu Hamid. Sebab apa? Arab ni dia panggil Abu Hamid. Makna kata bapa kepada Hamid. Hamid ni makna kata anak dia lah. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Tusi ni nama tempat dia. Semoga Allah mensucikan roh. Qaddasallahu ruhah. Ni kalau boleh, kalau orang yang telah meninggal kita minta qaddasallahu ruhah. Minta Allah Ta'ala mensucikan rohnya. Dan apa? Wa nawwara dharihah. Dan memberi cahaya pada kuburnya. Yang ni kita minta doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankanlah. Amin. Amin ni perkenan lah. Minta Allah Ta'ala perkenan. Baik. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalam ala khairi khalqihi Muhammad rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi man ba'dah. Segala puji bagi Allah. Yang ni saya laju. Hak mana saya boleh laju? Saya laju. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujiannya. Makna kata Alhamdulillah ni tak ada untuk orang lain. Alhamdulillah faqat. Alhamdulillah. Segala puji-puji ni bagi Allah. Sebab tu bila dalam sembahyang, surah Fatihah tu muqaddimah dia apa? Ayat yang kedua, Alhamdulillah. Bila kata Alhamdulillah ni, segala puji-puji bagi Allah. Tak ada segala puji-puji bagi makhluk, tak ada. Sekadar kita memuliakan dia dengan sesuatu tak apa. Tapi kalau kata memuji dia dengan kehebatan dan sebagainya, kita memuliakan dengan kehebatan tak apa. Sebab tu hanya puji ni hanyalah untuk Allah. Bila kita puji Allah, barulah kita dapat haqqa hamdihi, sebenar-benar pujiannya. Makna kata tak ada dah, sebenar-benar ni hanya untuk Allah. Sebab tu kita digalakkan kalau boleh sebut Alhamdulillah. Banyak kali tak apa. Bangun tidur, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pas makan pula, Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tak boleh pun Alhamdulillah cukup lah. Macam mana? Alhamdulillah. Macam mana ni? Alhamdulillah. Macam mana? PKP? Alhamdulillah. Macam mana? Kan? Macam mana PKP ni? Alhamdulillah. Macam mana? Sadaqallah. Sadaqallah. Jadi nak bang, semua tu kita puji dengan Alhamdulillah. Wassalatu wassalam, dan selawat dan salam ke atas sebaik-baik makhluknya, ala khairi khalqih, sebaik-baik makhluknya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Muhammad rasulihi, iaitu Nabi Muhammad, rasul dan hambanya, wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'dah, dan hambanya dan juga kepada ahli keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Sebab tu kalau kita buka, kita karang buku, dia mula dengan muqaddimah Alhamdulillah, lepas tu selawat dan salam. Barulah barakah tulisan kita tu berkekalan. Kalau mula boleh Alhamdulillahillazi ke apa alham, lepas tu wassalatu wassalam, selawat dan puji, insya-Allah barakah buku yang kita buka tu sampai. Ataupun tak ada pun, segala puji-puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas Rasul junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup. Yang ni kita kata barakah penulisan. Sebab tu ulama dulu pun bila dia karang kitab, dia mula dengan setiap barakah, dia nak ada barakah penulisan. Sebab apa? Hasil tulisan Alhamdulillah ni pun sebab Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah pun sebab
Sebab Nabi itu sebagai qudwah dia. Dan Nabi itu sebagai apa? Rasul junjungan dia yang boleh memberi syafaat kelak di akhirat. Waman ba'dahu, yang membawa rantaian perjuangan itu daripada Nabi sehinggalah ke hari ini. Makna kata daripada Rasul kepada sahabat, kubarus sahabah kepada sigar, kepada tabi'in, tabi'in, alim ulama, sehinggalah rantaian itu sampai kepada kita sehingga penulisan terjemahan pada hari ini. Amma ba'du fa'lam ayyuhal haris al-muqbilu 'ala al-iqtibas ilmi muzhir min nafsih. Seterusnya ketahuilah, wahai peminat yang sedang bertungkus lumus pada mendapatkan ilmu. Dia kata ayyuhal haris al-muqbilu 'ala al-iqtibasil ilm muzhir min nafsi. Ketahuilah wahai peminat yang sedang bertungkus lumus pada mendapatkan ilmu. Apa yang menzahirkan al-muzhir min nafsihi, yang menzahirkan keinginan yang benar dari dalam dirinya. Makna kata hari ini musannif dia ihtiram kita. Siapa dia? Orang yang menuntut ilmu. Orang yang minat dengan ilmu. Sebab tu pengajian ni dia berterusan. Pengajian ni sepanjang hayat. Sampai mati pun ada ilmu lagi. Contoh, sebelum kita mati, kita tahu tak ilmu apa nak berlaku kat dunia ni? Tak tahu. Apa yang akan berlaku? Kita tak tahu. Dan sedang berlaku. Kita tengah cuba mengetahui sedang berlaku. Contoh, benda yang bakal dicipta. Benda yang telah dicipta. Benda yang telah dihasilkan. Dan benda yang bakal dihasilkan. Sebab tu benda ni dia kata peminat sama juga. Kita ni orang yang menuntut ilmu. Sebab tu kita tengok Imam Ghazali tuan-tuan. Dia ihtiram kita sampai hari ni. Dia kata kita apa? Ayyuhal harisul muqbilu 'ala al-iqtibasil ilm. Ketahuilah wahai peminat yang sedang bertungkus lumus. Hari ni tuan-tuan ni dianggap sebagai peminat ilmu yang sedang bertungkus lumus pada mendapatkan ilmu. Yang ni satu penghargaan, appreciate Imam Ghazali kepada siapa yang nak menuntut ilmu. Subhanallah. Jadi orang menuntut ilmu agama ni dia dihargai sungguh-sungguh. Al-muzhir min nafsihi, yang menzahirkan keinginan. Jadi kita ni yang menzahirkan keinginan yang benar. Apa dia? Min nafsihi, dari dalam dirinya. Sidqa ruqbah wa farata ta'attush ilaih, dan amat dahaga kepadanya. Makna kata betul-betul bertujuan dengan keinginan sidqar ruqbah, pilihan yang benar dalam diri kita. Apa dia? Wa farata ta'attush ilaihi, dan amat dahaga kepadanya. Sebab tu ilmu fardu ain, ilmu agama, ilmu Quran ni kita dahaga ke kita rasa kurang? Kurang, rasa dahaga. Bila kita rasa dahaga, makna kata yang itulah sifat seorang hamba Allah. Makna kata dia akan taat wa farata ta'attush ilaihi, dan dia sentiasa dahaga. Macam kita minum banyak sakit dahaga, minum banyak dahaga. Makna kata dahaga. Sama, orang yang hidup sebagai hamba Allah, dia akan dahaga dengan ilmu. Pasal apa Allah Ta'ala sebut wala talbisul haqqa bil batil? Lepas tu pasal apa Allah Ta'ala bagi satu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang-kadang yang ni kita rasa dahaga, kita nak mengetahui. Bila ada sifat nak mengetahui, makna kata kita dahaga kepadanya. Walaupun kita rasa baca kita betul lah, tapi kita rasa nak tahu lebih betul. Hak tu makna dia. Jadi yang ni yang Imam Ghazali sebut. Sebab tu dia kata amat dahaga wa farata ta'attush ilaihi. Macam kita tengok cerita P. Ramlee 10 kali ya. Kan?
Tengok cerita apa? Katalah anak bapak. Tengok dah. Mahfuz, mahfiz. Mahfiz, mahfuz. Tengok banyak kali dah. Tapi kita rasa nak tahu. Kita rasa nak mendalami. Kita sehingga nak setiap adegan suara tu kita boleh tiru. Kan? Ente nampak ini batu. Nampak? Nampak? Kita nak tahu adegan tu sampai. Sebab tu Quran main macam tu juga. Dia nak kita wafarta ta'atush ilaihi. Betul-betul dahaga kepadanya. Agama pun dia main. Kita betul-betul dahaga. Macam ni kita makan mi goreng mamak Taman Peruda contohlah. Tak payah pergi mi goreng mamak, kita makan kebab Taman Peruda. Makan kebab ni rasa sedap lah. Kita rasa sedap sebab Taman Peruda. Ada lagi sedap. Kan? Tapi tak boleh pergi Al-Ustaz. Lepas tu ada satu di Al-Ustaz sedap. Tapi tak boleh masuk lah. Lah fikir bini. Dalam keadaan-keadaan nak buat apa? Kita mesti rasa nak mengetahui. Bila kita rasa nak mengetahui, yang tu sifat dahaga sebagai orang yang menuntut ilmu. Sebab tu dia kata, memang orang tu ada sidqa ru'bah. Pilihan daripada diri dia. Annaka in kunta taqsud bi talabil ilm munafasah wal mubahah. Dia kata, sekiranya kamu bermaksud dengan mencari ilmu itu, apa dia? Untuk berlumba-lumba dan bermegah-megah. Apa dia? Wattaqadduma 'alal aqran. Dan terkemuka di kalangan kawan-kawan. Wa isti'malata wujuhin nas ilaika. Dan bagi menarik perhatian orang ramai kepada dirimu. Wa jam'a hutamid dunya. Dan mengumpulkan kekayaan duniawi. Fa anta sa'in fi hadmi dinik. Maka kamu adalah orang yang berusaha menghancurkan agamamu. Wa ihlaki nafsik. Dan membinasakan dirimu. Wa bai'i akhiratik. Serta menjual akhiratmu bidunyaka, dengan duniamu. Baik, kita tengok. Dia kata, in kunta taqsud bi talabil ilm. Sekiranya kamu bermaksud, apa dia? Dengan mencari ilmu itu, yang pertama al-munafasah. Apa dia? Untuk berlumba-lumba. Apa makna berlumba ini? Berlumba kalau cari yang betul tak apa. Kita berlumba-lumba nak tahu lebih dalam, tak ada masalah. Tapi kalau berlumba-lumba dengan sebab yang lain, apa maknanya? Maknanya aku lebih, hang kurang, aku lebih. Itu salah. Sebab tu dia kena jadi seperti pokok padi, semakin tunduk, semakin berisi. Semakin tunduk, semakin berisi. Jangan jadi lalang. Jadi itu makna dia. Wal mubahah, dan bermegah-megah. Wattaqadduma 'alal aqran, dan terkemuka di kalangan kawan-kawan. Wa isti'malata wujuhin nas, dan bagi menarik perhatian orang ramai kepada dirimu. Wa jam'a hutamid dunya, dan mengumpulkan kekayaan duniawi. Fa anta sa'in. Dia kata kalau ada benda perkara ni, tujuan dia kita nak berlumba dengan orang, kita nak lebih, kita bermegah-megah. Kemudian dia kata apa? Kita nak terkemuka dalam kalangan kawan-kawan kita ataupun manusia. Kemudian kita nak menarik perhatian orang lain. Dan kita mengumpulkan kekayaan duniawi. Maka dia kata, fa anta sa'in, maka kamu adalah orang yang berusaha, apa dia? Fi hadamid dinik. Menghancurkan agamamu. Sebab tu kita kalau faham satu perkara, kita sampai, bukan kita buat satu, kita lebih. Tu makna dia. Wa ihlaki nafsik,
dan membinasakan dirimu, wa bai'i akhiratik, dan menjual akhiratmu, bidunyaka, dengan duniamu. Kemudian dia kata fasafqatuka khasirah wa tijaratuka ba'irah, maka penjualanmu itu rugi dan perniagaanmu porak-poranda. Sebab tu bila kita dalam akhirat, dalam benda-benda yang melibatkan agama, contoh apa makna kita bermegah-megah? Kita menuntut ilmu, kita faham, kita bagi satu benda, kita tunjuk ke orang. Salah. Ataupun kita lebih, dia tak tahu. Salah. Kita sentiasa bersangka, dia tak tahu. Salah. Waktu kata Imam Ghazali tajam tuan-tuan, sakit ya. Lepas tu dia kata apa lagi? Kadang-kadang kita nak guna satu kemegahan, orang kenal kemegahan kita untuk menarik perhatian orang lain. Tak boleh juga. Kadang-kadang benda ni, dia kata apa? Seolah-olah kamu berusaha menghancurkan agama yang kamu bina, agama yang kamu pegang, dan membinasakan dirimu serta menjual akhiratmu dengan duniamu, maka penjualanmu itu rugi. Dia kata jual beli itu rugi dan perniagaanmu porak-poranda. Sebab tu kalau kita buat apa, kita serah ke Allah. Allah Ta'ala tahu. Kita nak abang orang ni, aku semayang ikhlas ni, aku lebih baik pada hang. Allah Ta'ala tahu. Kadang-kadang dia nak abang juga, kadang-kadang dia tahu. Oh, dia abang, dia tahu lebih. Tapi kita anggap Allah Ta'ala tahu. Macam mana? Alhamdulillah. Macam mana ni? Alhamdulillah. Allah Ta'ala tahu. Tapi kadang-kadang ni kita tengok. Saya bagi environment lah, situasi semasa orang ni. Dia pergi mana pun dia abang. Makan laksa telur kecai, alhamdulillah, enak, lazat sekali. Tang sedap. Tang tak sedap. Janganlah makan laksa telur kecai mahal. Lepas tu laksa dia kurang. Lepas tu dia punya rasa tidak menarik, lambat. Kita pun kutuk dia dalam Facebook. Kawan kita ada 3,000 orang, pakat semua tak pergi kedai dia. Sian kawan tu. Mungkin hari tu dia ada masalah. Tidak. Jadi yang baik kita akan puji selambung-lambungnya. Yang jahat kita akan kata sampai dia tu give up lah. Ini yang berlaku media masa. Sebab tu bila nak sebut hari ni tak apalah. Tang sedap, alhamdulillah. Tang tak sedap, aku doa bagi hang buat yang terbaik. Kadang-kadang kita makan hari ni, arena makan paling syok. Makan paling syok lah ni. Sebab tu kita tengok cerita masa-masa mana. Driver teksi dia menang apa? Anugerah makan. Pertandingan makan. Yang tu dia menang. Sebab nak abang ni, environment semasa, kita nak berjalan, kita nak pergi cari tempat makan yang syok. Betul tak betul, tuan-tuan? Kalau mai Kedah apa syok? Laksa. Mai di Pulau Sayak apa syok? Mi udang. Dia ada lah. Mai di Sungai Dua, mi udang Sungai Dua, mi udang Pak Ngah. Mai tang Jagotiao. Nak abang kata, tang makan tu. Kerja tak jalan lagi, fikir kita nak makan tang mana. Dia fikirlah makan tang mana. Kan? Saya dulu kerja pun sama, Ustaz, kita pergi kena ni Ustaz. Mi udang Kuala Sepetang, dia kata. Kita singgah tu, keluar kot jangkat jering, dia kata. Tak ada nak balik tempat ni. Tak ada nak pergi KL lagi, tak nak singgah lu. Nyinggah lu, syok. Tu buka lewat tak apa, boleh makan tu. Syuruh lu, baru jalan. Tak pergi pergi tang lain pula. Nak kata hidup dengan makan ni. Sebab apa? Sebab yang ni kadang-kadang menjadi salah satu benda yang sering kita pamerkan yang boleh menimbul keaiban orang yang memilikinya. Sebab tu kalau boleh jualan itu janganlah merugikan. Maka kita kalau nak buat satu perkara pun jangan merugikan kita. Biar menguntungkan kita terutama di akhirat kelak. Baik. Kemudian dia kata wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kabai' sayfin min qati'i tariqin kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man a'ana ala ma'siyatin walau
bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha au kama qala. Kata musannif, dan gurumu, apa dia? Dan gurumu pula adalah penolongmu. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika, adalah penolongmu atas kemaksiatanmu. Dia kata sebab tu kita penting guru. Guru ni nak tolong kita. Sebab tu saya tuan-tuan, saya hargai guru. Daripada sekolah, daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, sampailah pergi universiti. Ataupun guru-guru pengajian yang tidak formal, secara langsung ataupun tidak. Kadang-kadang guru ni banyak membina. Tak kira lah dia boleh ajak kita 1, 2, 3 pun. Alifun, ba'un, ta'un, ataupun guru A, B, C. Kerana apa? Mu'inun laka ala isyanika. Penolongmu atas apa? Kemaksiatanmu. Wasyarikun laka, dan kongsimu. Apa dah? Fi khusranik, dalam kerugianmu. Sebab apa? Bila kita ada guru, kita berkongsi ya. Tanya, saya ada masalah ni. Saya nak berniaga ni, Ustaz. Ustaz? Macam mana nak buat? Kan, kadang-kadang ada ke anak murid tanya, cikgu saya nak tanya 2 tambah 2 apa? Aku dah terang dalam kelas, tak apa, jawab habislah. 2 tambah 2, 4. Tidak, wasyarikun laka fi khusranik, dan berkongsi atas kerugian yang kita rugi. Mungkin rugi pada momen dalam kelas, tapi sebenarnya kita boleh tambah. Itu makna kita perlu guru. Walaupun dia ajak sikit, tapi dia faham tu banyak. Dan dia pula bantu kita ketika mana kita resah. Ketika mana kita ada masalah. Kadang-kadang guru ni peranan dia besar. Bukan setakat guru, dia jadi polis. Kan? Dia jadi apa? Dia jadi pegawai kaunseling. Dia lah jadi pegawai psikologi. Dia lah jadi perunding hartanah. Dia lah jadi perunding kewangan. Dia kadang-kadang dia bagi nasihat. Guru nama saja guru. Dia banyak peranan ni main. Sekali kalau budak main report ni ada orang buat dia jadi polis kan, investigate. Sekali bawa bincang balik, dia jadi hakim. Bincang duduk tengah. Ni nak tanya betul-betul, hang jawab, hang bagi dakwaan, aku bagi keterangan. Makna kata yang tu kata peranan guru sebagai penolong kita. Dan guru juga sebagai orang yang berkongsi atas suka dan duka. Tu kata guru ni sangat bernilai dan saya menghargai guru saya. Seperti mana wahwa kaba'i sayfin fi min qati'at tariq. Dia kata apa? Beliau umpama penjual pedang kepada perompak seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Dan pada masa yang sama juga guru ni dia boleh rugi dengan ilmu yang diberi pada jalan yang salah. Sebab tu dia kata kadang-kadang berkongsi pada kerugian. Sebab tu Nabi sebut sesiapa yang menolong, man a'ana, sesiapa yang menolong ala maksiatin, dalam melakukan sesuatu maksiat, walau bi syatri kalimatin, walaupun setengah kalimat, kana syarikan lahu fiha, dikira berkongsi dengannya pada maksiat tersebut. Kalau kita menyokong perbuatan yang dibuat oleh anak murid kita pada yang salah, ataupun kita mengajar pada yang salah, maka kita dah berkongsi kerugian tersebut, walaupun sedikit. Sebab tu kadang-kadang benda ni tajam. Sebab tu makna dia. Kita ni, guru dia akan membimbing pada jalan siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Tapi ada kalanya dia boleh berkongsi kerugian tersebut pada jalan yang tidak, ataupun pada jalan yang bertentangan dengan syariat. Maka oleh kerana dengan bisyatri kalimah, dengan perkongsian sedikit ataupun setengah kalimah yang dia bagi tadi, dia dah dikira berkongsi dalam perkara tersebut. Apa makna dia? Kalau dia duduk dalam lembah
lembah rosak. Rosak ni kata saya bagi lembah kotak. Dia dah duduk lembah kotak. Dia keluar, dia bau tak? Saya bagi contoh lah. Kalau dia masuk kedai tukang besi, dia bau tak besi sikit? Ha? Dia mesti bau. Kalau dia masuk dengan kedai tukang minyak wangi, dia akan bau tak minyak wangi sikit? Mesti dia bau. Kalau kita pergi lah, kalau di Mekah, tak ada kita beli pun, dia suar tangan lah. Terai. Kadang tak beli je. Macam kita pergi lah di Mekah, Madinah. Mari sila lihat. Tengok murah-murah. Ajwa kan. Kita pun makan. Ajwa tak beli pun. Makan. Kedai ada 10 toko. 10 kedai. 10 kita sapu. Kalau tuan-tuan pergi dekat ladang buah di Taif. Kan, buah anggur apa tu. Semua kedai kita sapu. Anggur lah ni dia tak bagi try, dia tak atas pula. Anggur lah mahal. Dia kata kalau tak anggur di bawah dengan setengkai biji tu clear. Satu biji bas turun 40, habis kena salin. Semua pekat rasa tu. Gagah sikit kurma kan kita pergi rasa, dia rasa. Kadang kita tak beli pun. Tapi kita boleh rasa tak? Sama juga. Kita masuk kedai minyak wangi, kita ambil sikit setelik, kita rasa tak? Rasa bau. Tapi kalau kita subahat, makna kata, kalau kita tadi bagi perkongsian yang tidak baik, maka kita dah berkongsi kerugian tersebut. Apa makna dia? Kekal dunia akhirat. Sebab tu nak cakap benda yang benar ni susah. Kebenaran ni kadang-kadang anak yang kita bela ni, sayang sampai besar, kita nak tegur dia salah ni, Allah. Memang dia salah, tapi kita nak tegur dia. Dia akan jadi anakku Sazali. Sayang tu, tak apalah, katakan Sazali, kau tidak buat. Katakanlah Sazali, kau tidak buat. Tak buat, lah dia apalah besar. Sebenarnya kita sedang berkongsi kerugian tersebut tanpa disangka-sangka. Tak apalah dia minta, kita bagi. Tak apalah, tak apa. Sampai kita pun tak boleh piyah. Sebab benda yang kita nak bagi tak ada. Sebab tu yang ni maksud dia sampai sebenarnya dia kekal. Kana syarik. Nabi kata kana syarikan lahu fiha. Dia dah dikira berkongsi kerugian itu berkekalan dalam maksiat yang telah dilakukan. Baik. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilm hidayatu duna mujarrad riwayah fabshir fa innal malaikah tabsut laka ajnihataka iza masyaita wahitanul bahr. Baik. Kita tengok wa in kanat niyyatuka wa qasduka, dan jika niat dan qasadmu. Apa makna qasad? Tujuanmu. Qasad tu tujuan. Kadang-kadang dia bawa dalam kitab dia tulis qasad juga. Qasad tu tujuan. Qasad tujuan. Ka tu kamulah tujuan kamu ataupun tujuanmu, bainaka wa bainallah, dengan Allah Ta'ala dalam apa dia? Min talabil ilm, dalam menuntut ilmu itu apa dia? Hidayatu duna mujarrad riwayah, untuk mendapat hidayah. Kita menuntut ilmu, kita antara kita dengan Allah hanyalah untuk dapat hidayah. Apa makna hidayah? Petunjuk, panduan, pedoman, guideline. Tujuan. Jadi kita dapat. Apa dia? Bukan duna mujarrad riwayah, bukan semata-mata untuk bercakap-cakap. Fabshir. Subhanallah. Fabshir. Apa dia? Kata Imam Ghazali, maka bergembiralah. Kalau kita ada niat, tujuan kita menuntut ilmu tu kerana Allah, maksud dia macam itulah.
tujuan kita menuntut ilmu tu kerana kita nak hidayah Allah. Bukanlah semata-mata untuk kita bercakap-cakap. Maka apa? Fabshir, maka bergembiralah. Yang ni lah kita kena gembira. Bergembira. Gembiralah kita. Makna kata seronoklah kita. Bukan dekat seronok. Patut bergembira sungguh-sungguh. Apa dia? Fa innal malaikah tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Dia kata apa? Kerana para malaikat apa dia? Telah tabsut laka, telah mengembangkan apa? Kepada kamu ajnihataha. Ajnihataha ni sayap dia. Ajnihah, sayap. Tabsut ni dia mengembang sayapnya laka bagi kamu, bagimu. Iza masyaita, apabila kamu berjalan. Subhanallah. Bila hari ni tuan-tuan? Tuan-tuan berjalan. Tuan-tuan menuntut ilmu kerana Allah. Untuk hidayah Allah. Aku nak dekat dengan Allah. Makna kata. Fa innal malaikah. Malaikat telah apa? Tabsut laka. Telah mengembang bagi kamu. Ajnihataha. Sayapnya. Iza masyaita. Apabila kamu berjalan. Seronok tuan-tuan. Hai, malaikat duduk dengan tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kita nak hidayah Allah tadi. Wahitanul bahri. Dan segala ikan dalam lautan. Apa? Tastaghfirulaka. Meminta ampun bagimu. Subhanallah. Meminta ampun bagimu. Ikan dalam lautan yang nak kena makan pun doa kat kita. Ya Allah ampunkanlah dia. Ya Allah ampunkanlah dia. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW. Sehingga semua kehidupan laut mendoakan dan meminta ampun bagi diri kita. Apabila kita berjalan. Iza sa'aita. Iza sa'aita. Apabila kamu berjalan. Sikit kira. Boleh. Walakin yanbaghi laka an ta'lam qabla kulli syai'in annal hidayah allati hiya samaratul ilm laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun wa la wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wa la usura ala batiniha illa ba'dal wuquf ala zahiriha. Habis terus. Tetapi sebelum itu kamu sepatutnya mengetahui apa dia? Annal hidayah, bahawa hidayah yakni petunjuk allati hiya samaratul ilm, yang merupakan buah. Samarah ni buah. Samarah buah. Apa? Buah daripada ilmu. Buah daripada ilmu. Hidayah ni buah. Merupakan buah daripada ilmu. Apa dia? Laha bidayah. Baginya ada bidayah. Apa makna bidayah? Permulaan. Wa nihayah. Dan ada kesudahan. Nihayah, kesudahan. Kita mesti ada mula dan ada tamat. Ada zahir, ada batin. Wala wusula ila nihayatiha. Dan kamu tidak akan sampai kepada nihayah hidayah. Dan kamu tidak akan menyelami batin ila ba'da. Kamu tidak akan menyelami batin hidayah illa ba'da ihkam bidayatiha. Kecuali kamu telah selesai. Apa dia? Menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah itu. Wala usura ala batiniha illa ba'da al-wuquf ala zahiriha. Makna kata, kalau kita nak menyelami sesuatu, kita nak ada permulaan, mestilah kita ada pengakhiran. Jadi ke dalam menuntut ilmu, mestilah kita bermula daripada bawah
sehingga habis. Bila habis barulah kita akan sampai, barulah kita akan sempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah itu. Wallahu ta'ala a'lam. Dapat tuan-tuan? Sampailah kali muka surat 2. Bawah sekali. Habis 2 matan kita baca ni. Ada soalan tak? Yang ni mukadimah ha. Tuan mencari banyak apa yang dia bagi? Banyak. Kalau saya boleh rungkap banyak perkataan. Contoh kita menuntut ilmu kerana Allah tadi. Makna kata kita mendapat rahmat daripada petugas Allah Ta'ala, iaitu para malaikat Allah Azza wa Jal. Yang kedua, kita nak apabila kita nak bermula, bila kita dah ada permulaan itu, maka kita dah dapat satu buah daripada ilmu. Maka kalau nak dapat buah tu, mestilah kita kena ada permulaan sehingga pengakhiran. Baik, kemudian dia kata waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah litajriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka fa in sadafta qalbaka ilaiha ma ila wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan sambung hari Khamis yang akan dimaklumkan. Banyak berapa bulan? 17. Semalam ni pun dah komboi lah. Hari ni tak apa kita komboi ni pula. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan perkongsian kitab dan tuan-tuan perempuan insyaAllah boleh memaklumkan kepada kawan-kawan yang lain. Dan kita ada lagi 6 beleng apa? 5 kitab ada daripada guru Cikgu Syuaib, dia wakafkan kitab untuk pengajian, kitab Bidayatul Hidayah di AQB Learning Center insyaAllah. Jadi tuan-tuan bolehlah. Kita pun tak mau suasana ramai dengan keadaan lah ni. Jadi insyaAllah kalau ramai kita akan susun cara ramai lah. Kalau sedikit kita akan cara sikit lah. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu saja. Jadi saya tangguh kuliah kita pengajian kitab Bidayatul Hidayah dengan tasbih kifarah dan surah Wal-'Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamna ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, manfaatlah berkatilah ilmu yang kami kongsi pada pagi ini ya Allah. Allahumma aftah qulubana fi talabil ilm warzuqna al-ikhlas wal 'amal bi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'atil malaikatil muqarrabin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dan kita ada